Hai semua, apa kabar? Oke, jadi kita sambung lagi bab 5, sebatian karbon. Topik pada hari ini adalah 5.4 iaitu lemak. Oke, kita lihat standard pembelajaran untuk lemak. Jadi yang pertama, menyatakan kandungan lemak serta sumbernya. Yang kedua, membanding beza antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Dan yang ketiga, menjelaskan dengan contoh kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Oke, jadi pertama sekali kita lihat lemak itu. Jadi lemak ini dia merupakan sebatian karbon. Oke, sebatian karbon jenis organik. Masih ingat apa maksud sebatian karbon organik? Daripada benda hidup kan? Oke, dan lemak ini mengandungi 3 unsur. Yang pertama tentulah karbon, sebab dia sebatian karbon kan, jadi mesti ada unsur karbon. Yang kedua itu adalah hidrogen. Dan yang ketiga adalah oksigen. Okey, jadi ini adalah antara sumber bagi lemak. Okey, yang ini biasa kamu nampak kan? Minyak masak. Minyak masak dari mana? Daripada tumbuhan kan? Okey. Kemudian sumber ke kacang tanah, badam dan sebagainya. Susu pun. Jadi susu termasuklah bahan tenusu lah, artinya bahan makanan yang berasal daripada susu, contohnya mentega, butter, ghee, iaitu minyak sapi kan? Okey, dan juga cheese lah. Selain daripada itu, sumber lemak adalah daging lah, okey, daging haiwan. Jadi seperti hidrokarbon, lemak ini kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Okay, jadi kita lihat dahulu apakah persamaan di antara kedua-dua jenis lemak ini. Okay. Yang pertama, tentulah dia merupakan sebatian organik. Kedua-duanya merupakan sebatian organik, maksudnya berasal daripada benda hidup yang mana mengandungi 3 unsur iaitu karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey. Dan lemak ini secara semula jadi memang tidak larut di dalam air. So lemak tepu, lemak tak tepu dua-dua tidak boleh larut. Dan yang ketiga ini dia mengandungi asid lemak. Kedua-dua sumber lemak ini mengandungi asid lemak yang mana asid lemak ini penting. Penting dalam badan manusia. Sekarang kita lihat perbezaan pula. Perbezaan di antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Jadi yang pertama sekali dari segi sumber. Lemak tepu ini biasanya daripada haiwan. Lemak haiwan, manakala lemak tak tepu daripada tumbuhan. Perbezaan yang seterusnya adalah keadaan jirim pada suhu bilik. Suhu biasa, kamu tidak panaskan. Jadi lemak tepu biasanya dalam keadaan berpejal. Lemak haiwan itu kan berpejal lah. Manakala lemak tak tepu dalam keadaan cecair lah. Contohnya minyak masak. Okey. Jadi ini berkait rapat dengan takar lebur, di mana lemak tepu mempunyai takar lebur yang tinggi. Kamu perlu panaskan baru dia cair. Manakala lemak tak tepu pula, takar lebur dia rendah. Tidak memerlukan suhu tinggi untuk lebur. Okay. Dan next one adalah bilangan hidrogen yang terdapat di dalam molekul. Okay. So lemak tepu ini kita panggil dia tepu kerana maksimum. Bilangan atom hidrogen dalam molekul sudah mencapai tahap maksimum, manakala tak tepu belum mencapai tahap maksimum. Mestinya masih ada tempat-tempat kosong di sana ikatan dia itu. Okey, jadi penambahan atom hidrogen ke dalam molekul. So berkait rapat dengan bilangan atom hidrogen lah. Jadi lemak tepu tidak boleh sebab dia maksimum sudah full house.
Sudah full sudah ikatan dia tu. Manakala lemak tak tepu pula, masih lagi kita boleh tambah atom hidrogen ke dalam molekul. Okay, jadi lemak ini dia merupakan satu kelas makanan yang mana dia merupakan salah satu komponen gizi seimbang yang penting dalam pemakanan kita. Okay, kerana dia mempunyai pelbagai faedah termasuklah pembentukan membran sel badan, sintesis hormon kita, membantu penghasilan vitamin D dan pelbagai lagi ya, selain daripada membekalkan tenaga kepada kita lah. Okay. Tetapi walau bagaimanapun, walaupun dia penting, tapi pengambilan makanan yang mengandungi lemak yang berlebihan itu dia boleh menjejaskan kesihatan lah. Tidak bagus juga kan kalau berlebihan. Okey, jadi apakah kesan lemak yang berlebihan kepada kesihatan? Kamu mengambil makanan yang mengandungi lemak, terutama sekali lemak tepu daripada haiwan. Jadi pertama sekali dia meningkatkan aras kolesterol dalam darah lah. Okey. Meningkatkan aras kolesterol lah, terutama sekali lemak haiwan itu daripada haiwan. Kalau kolesterol ini sebenarnya pentinglah juga dalam kuantiti yang sedikit untuk penghasilan sintesis pelbagai sel dalam badan, tapi berlebihan dia tidak bagus juga. Okey, di mana kolesterol yang berlebihan itu dia akan menjejaskan kesihatan kita. Jadi kita lihat apa kesannya. Jadi yang pertama sekali, antara kesan dia menyebabkan batu karang hempedu dan juga jaundice lah, di mana batu karang ini disebabkan oleh kolesterol yang berlebihan itu dalam darah itu, dia membentuk batu karang dalam hempedu. Jadi dia akan menyekat salur hempedu. So ini menyebabkan keadaan jaundice. Okay, dia menjadi kekuningan. Kulit itu menjadi kekuningan, bahagian putih mata itu pun jadi kuning, jaundice. Selain daripada itu, mendapat kolesterol itu pada bahagian dalam arteri dan juga aterosklerosis. Okey. Jadi ini adalah lumen yang normal dalam arteri yang sihat. Kamu tengok, okey, lumen itu yang bukaan arteri ya. Dia bersih sahaja. Jadi kolesterol yang berlebihan dia akan termendap pada bahagian dalam dinding arteri. Kamu nampak yang bahagian kuning itu adalah kolesterol yang termendap. Jadi ini menyebabkan aterosklerosis. Keadaan ini kita panggil sebagai aterosklerosis. Okey, di mana lumen yang sempit ini, bukan yang sempit itu, dia mengganggu ataupun menyekat aliran darah. Jadi kesan dia itu dia boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, hipertensi ya, dan juga boleh menyebabkan stroke. Okay, dan serangan jantung lah, yang mana boleh menyebabkan maut. So itu dia punya bahaya. Jadi sekarang bagaimanakah kita mahu mengelakkan masalah inilah? Masalah kolesterol berlebihan dalam badan itu, kolesterol yang tidak baik. Jadi pertama sekali tentulah kita kurangkan pengambilan lemak tepu, iaitu lemak daripada haiwan, kan? Okey. Ini kita kurangkan yang itu sebab itu yang mengandungi kolesterol yang tidak baiklah. Dan sebaliknya kita mengambil lemak tak tepu. Kita punya sumber lemak itu kita ambil daripada tumbuhan lah. Kenapa? Kerana dia boleh membantu kita merendahkan aras kolesterol. Okay, itu saja untuk hari ini. Thank you very much and stay safe you guys.